Salam sejahtera Malaysia. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Apa tindakan Rafizi Ramli boleh buat untuk kuat semula? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mari kita kongsikan. Lepas kalah dalam pemilihan PKR dan letak jawatan Menteri Ekonomi, ramai fikir Rafizi Ramli sudah habis. Tapi jangan silap. Dalam politik, kalau bukan penamat, itu permulaan baru. Jadi, apa langkah Rafizi untuk bangkit semula? Ada beberapa langkah. Nombor 1, rebranding sebagai Suara Reformasi Tulin. Tapi sebelum itu, saya ingin perkenalkan satu produk kesihatan daripada For Life Transfer Factor. Ini link yang anda boleh masuk. Kepada anda yang ada masalah penyakit, banyak penyakit, kencing manis, buah pinggang, kolesterol, kanser, sakit pinggang, sakit lutut, macam-macam gout dan sebagainya. Jika anda tergolong dalam masalah penyakit ini, anda boleh mencuba For Life Transfer Factor yang saya sisipkan di sini, iaitu satu produk daripada For Life Research yang dapat boost imun badan kita untuk kuatkan imun badan kita melawan penyakit dan boleh sembuh daripada penyakit tersebut kerana imun badan kita menjadi bijak, menjadi kuat, tahu macam mana untuk lawan penyakit tersebut. Banyak orang sudah makan berpuluh-puluh ribu ubat, ya. Ubat dimakan daripada hospital tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Kerana imun sistem badan tidak pandai kuat-kuat. Tapi dengan For Life Transfer Factor, imun badan kita boleh kuatkan badan kita dan kita boleh melawan penyakit itu semula, dan dengan bantuan Tuhan kita boleh sembuh. Kerana imun badan kita yang menyembuhkan kita. Bukan dadah yang menyembuhkan kita, tetapi imun badan kita sendiri. Okey, so rebranding sebagai Suara Reformasi Tulin. Rafizi kena kembali kepada kekuatannya yang asal. Suara rakyat yang berani. Dulu dia lawan NFC, dia bongkar skandal, dia lawan sistem. Sekarang dia boleh tampil semula sebagai satu alternatif kepada politik, keluarga dan kartel. Position diri dia sebagai orang yang konsisten, membawa reformasi, bukan ikut arus tapi cipta arus. Nombor 2, beliau boleh menggunakan media sosial dengan strategik. Rafizi adalah seorang yang bijak di dalam membuat naratif digital. Dia boleh membangunkan menggunakan semula pengaruhnya melalui YouTube, melalui TikTok, Twitter atau X sekarang ini. Tapi kali ini bukan sekadar konten ekonomi, tapi bawalah isu harian rakyat. Kos sara hidup, gaji rendah, korupsi, isu belia. Jadikan media sosial medan kempen akar umbi yang terbaru. Nombor 3, menubuhkan platform reformasi merdeka. Bukan parti yang baru, tapi satu NGO atau satu gerakan rakyat. Beliau boleh membuat gerakan ini. Beliau boleh menubuhkan satu platform reformasi merdeka. Ini adalah antara yang dia boleh buat sebagai cadangan. Fokus kepada pendidikan politik, ekonomi rakyat dan aktivisme. Ini akan memberi dia ruang untuk membina sokongan rentas parti. Bukan hanya dalam PKR, bila masa sesuai dia boleh kembali dalam PRU akan datang dengan kekuatan akar umbi yang sebenar. Nombor 4, dia mestilah membangunkan kader-kader yang baru, kadet-kadet yang baru, orang-orang baru, fresh meat yang baru. Rafizi kena mainkan peranan sebagai mentor. Latih pemimpin muda yang berani, bersih dan berilmu. Ini beri dia pengaruh jangka panjang, ya, pengaruh jangka panjang. Bukan nak jadikan orang kuat parti semata-mata, tapi arkitek perubahan Malaysia baru. Sebagai penutup tuan-tuan dan puan-puan, Rafizi Ramli sudah pernah bangkit daripada bawah. Kalau dia main strategi dengan baik, dengan bijak, bukan lawan Anwar, tapi bawa arus reformasi yang lebih segar. Dia bukan saja boleh bangkit, tapi mungkin akan jadi pencatur utama dalam PRU yang akan datang. Sebab dalam politik yang konsisten dan berprinsip selalunya kekal. Dalam politik yang konsisten dan berprinsip selalunya kekal. Apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bagaimana Rafizi boleh tumbangkan Anwar Ibrahim? Ini adalah satu soalan yang cukup deep, cukup mendalam, cukup penting untuk dijawab. Situasi politik terkini daripada Parti Keadilan Rakyat PKR menunjukkan ketegangan antara Rafizi Ramli dan juga Anwar Ibrahim. Namun, belum sampai ke tahap Rafizi menumbangkan Anwar secara langsung. Sebaliknya, peristiwa yang berlaku baru-baru ini mencerminkan satu perpecahan dalaman yang sangat mendalam dalam PKR dan cabaran terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kekalahan Rafizi dan pengunduran dari kabinet dalam pemilihan parti PKR 2025, Rafizi Ramli yang ketika itu memegang jawatan timbalan Presiden PKR dan Nurul Izzah, anak perempuan Anwar Ibrahim. Nurul Izzah mendapat 9,803 undi berbanding 3,866 undi Rafizi. Kekalahan ini mencetuskan kritikan terhadap dakwaan nepotisme dalam parti, memandangkan Nurul Izzah adalah anak kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sebelum saya teruskan, saya ingin promote satu produk daripada ForLife. Nama dia ForLife Transfer Factor. Produk ini dapat menyembuhkan imun badan kita, menguatkan imun badan kita supaya menjadi sangat kuat dan dapat melawan penyakit termasuk penyakit kanser, kencing manis, gout, darah tinggi, kerosakan buah pinggang, rasa ngilu-ngilu di kaki, kebas-kebas, dan banyak lagi masalah-masalah penyakit yang disebabkan oleh imun badan yang lemah. ForLife Transfer Factor mengajar badan kita untuk menjadi sembuh melalui imun badan yang kuat. Imun badan itulah yang melawan penyakit. Bagi anda yang memiliki masalah banyak penyakit 3 serangkai, 4 serangkai dan sebagainya, ini masanya untuk anda beralih daripada produk yang lama kepada Transfer Factor, ForLife Transfer Factor, untuk mendapat kesihatan yang optimum. Ini link dia, saya berikan nombor telefon untuk anda hubungi. Baik, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita teruskan. Berikutan kekalahan tersebut, Rafizi mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Menteri Ekonomi. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, perpecahan faksi dalam PKR, hiruk versus damai. Pemilihan parti juga menonjolkan pertembungan antara dua faksi utama. Faksi yang hidupkan idealisme reformasi dalam ujian kuasa, dipimpin oleh Rafizi Ramli. Faksi ini menekankan idealisme reformasi dan menentang kerjasama dengan parti-parti seperti UMNO. Manakala damai pula dari akar membina aspirasi inklusif dipimpin oleh Nurul Izzah Anwar. Faksi ini mewakili arus perdana parti yang menyokong pembinaan koalisi dan kerjasama dengan UMNO. Kemenangan faksi damai ini memperkukuhkan pengaruh keluarga Anwar dalam PKR, tetapi juga menimbulkan kebimbangan mengenai arah tuju parti dan komitmennya terhadap prinsip reformasi. Implikasi terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim pula ialah walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim masih memegang jawatan Presiden PKR dan Perdana Menteri Malaysia, peristiwa-peristiwa ini mencerminkan cabaran terhadap kepimpinannya. Pengunduran Rafizi dan Nik Nazmi dari kabinet memberikan mereka kebebasan untuk mengkritik dasar-dasar kerajaan tanpa terikat kepada tanggungjawab kolektif kabinet. Ini berpotensi menguatkan suara pembangkang dalam PKR dan menjejaskan kestabilan parti menjelang pilihan raya umum ke-16 yang bakal dijadualkan sebelum tahun 2027. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sebagai kesimpulan, walaupun Rafizi belum menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim secara langsung, tetapi tindakan dan keputusan beliau baru-baru ini mencerminkan perpecahan yang mendalam dalam PKR dan cabaran serius terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perkembangan ini berpotensi mengubah landscape politik PKR dan memberi kesan kepada masa depan politik Anwar dalam jangka panjang. Untuk maklumat lanjut mengenai situasi ini, anda terus boleh menonton banyak video-video di luar sana, termasuk daripada Fels Lifestyle, Nazilin Unity, dan of course The Twin TV. Kita jumpa lagi, tinggalkan komen anda. Bye-bye.